Assalamualaikum, selamat pagi Ernie. Apa khabar hari ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sarina dan Umu. Saya dan rakan saya bertugas pagi ini sihat. Dan kalau kita dapat dengarkan ya, sebenarnya hujan lebat di sekitar kawasan Pekan Tutong saat ini. Oh ya, betul. Kita sendiri dapat mendengarkan ya. Ya, Apa ni? agak lebat tahu Agak hujannya. lebat. Mungkin itu baru tadi juga Ispan ini mengkabarkan di Kuala Belait hujan lebat Ya. dan sekarang rakan tugas di daerah Tutong juga mengkabarkan keadaan cuaca hujan lebat di sana. Hati-hati hendaknya kepada pemandu-pemandu Ya. kita ni. Jadi apapun Ernie, kita akan serahkan dulu untuk berkongsi bahan maklumat dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya. Alhamdulillah kita dapat bersua Auda lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa, beberapa maklumat dan juga satu pengisian pakej program akan dikongsikan. Baik, untuk ini Auda, terus saja kita saksikan bersama pakej program yang kami hidangkan untuk Auda edisi hari ini dari daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton, tongkat mimbar yang kelazimannya kita melihat di masjid-masjid di seluruh negara merupakan simbol penting khususnya dalam konteks keagamaan. Tongkat mimbar yang kita melihat lazimnya digunakan oleh para imam ketika menyampaikan khutbah di mimbar pastinya mempunyai maksud yang tersurat maupun tersirat. Menerusi pakej program kali ini, akan kita telusuri apakah maksud di sebalik tongkat mimbar. Untuk itu, teruskan siaran anda bersama saya. Tongkat mimbar merupakan salah satu alat penting dalam agama Islam di rantau Nusantara, termasuk negara Brunei Darussalam yang terkenal dengan identiti falsafahnya yang berteraskan Melayu Islam Beraja MIB. Di negara ini, tongkat mimbar yang terdapat di masjid-masjid seluruh negara bukan sekadar alat yang digunakan oleh khatib semata-mata, malah berperanan sebagai simbol pemartabatan institusi masjid yang menjadi pusat pembinaan rohani masyarakat. Keunikan tongkat mimbar di negara ini dapat dilihat melalui reka bentuknya yang menampilkan unsur keislaman dan penggunaan kayu berkualiti tinggi yang melambangkan kewibawaan Islam sebagai asas pembentukan nilai serta kesinambungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Brunei. Tongkat mimbar ini mengikut sejarah telah digunakan sejak zaman Rasulullah lagi, seperti mana yang tersebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Qaras. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba fil harbi khataba 'ala al-qausin wa idza khataba fil jum'ati khataba 'ala 'asa. Yang kira-kira bermaksud, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berkhutbah di medan perang, baginda akan menyampaikan khutbah dengan bersandar pada busur, dan apabila baginda berkhutbah pada hari Jumaat, baginda akan menyampaikannya dengan bersandar kepada tongkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun bentuk tongkat, tidaklah ada yang ditentukan corak yang khas. Kadang-kadang ada tongkat yang mempunyai kubah kecil, ada yang tidak ada juga, dan ada yang menggunakan materialnya daripada kayu. Kemudian ada yang menggunakan materialnya juga menggunakan besi dan sebagainya. Jadi bentuk tongkat mimbar di masjid-masjid itu tidaklah ditentukan corak yang dikhaskan. Tapi berbentuk dalam Islamik memang adalah seperti kadang-kadang ada yang bentuk kubah macam-macam. Adapun penggunaan tongkat ketika berada di atas mimbar merupakan satu bentuk ittiba' ar-rasul, iaitu mengikuti kaedah dan amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Justeru, ia merupakan antara sunnah baginda Rasulullah SAW yang wajar dipelihara dan sebaiknya tidak ditinggalkan.
Tongkat mimbar itu hanya digunakan pada ketika khatib menyampaikan khutbah sahaja. Khatib biasanya memegang tongkat ketika hendak naik ke atas mimbar. Adapun posisi tangan di bawah mimbar sebelum menyampaikan khutbah menggunakan tangan kanan mula-mula. Selepas itu sudah di atas mimbar menukar tongkat itu tadi ke sebelah kiri. Di dalam kitab fiqh ulama ada menyatakan seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Baghawi, disunatkan untuk seorang khatib itu memegang sama ada busur, sama ada memegang tongkat, sama ada memegang pedang di tangan kirinya. Namun jumhur fuqaha telah menyebutkan tangan manakah yang digunakan untuk memegang tongkat atau pedang. Begitu juga Imam Nawawi mengungsikan pendapat Ashabu Asy-Syafi'i yang menyatakan bahawa sekiranya khatib tidak menemukan pedang, tidak menemukan tongkat dan seumpamanya, maka hendaklah khatib itu menenangkan tangannya, iaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau dia melepaskan sahaja kedua tangannya dan tidak menggerak-gerakkan tangannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapaikan kekhusyukan dan menghalang dari melakukan perbuatan yang sia-sia. Oleh kerana ittiba' Rasul ataupun mengikut cara Nabi adalah sunnah yang tidak dapat ditinggalkan, penggunaan tongkat oleh khatib masih diamalkan di negara kita Brunei Darussalam khasnya dan di negara Islam amnya. Walaupun memegang tongkat ketika khatib menyampaikan khutbah bukan termasuk sahnya khutbah ataupun bukan dalam rukun khutbah itu sendiri, seperti mana yang disebutkan dalam kitab fiqh, sahnya khutbah itu jika terdapat 5 rukun sahaja, iaitu yang pertama memuji Allah, yang kedua bersalawat ke atas Nabi, ketiga pesan untuk bertakwa, yang keempat mendoakan orang beriman pada khutbah kedua, dan yang kelimanya membawa satu ayat daripada Al-Quran. Jadi yang selebihnya sunat sahaja, salah satunya memegang tongkat ketika khatib menyampaikan khutbah tersebut. Tongkat mimbar tidak hanya sekadar berfungsi sebagai satu alat fizikal dalam penyampaian khutbah, tetapi penggunaannya menzahirkan penghormatan terhadap disiplin khutbah serta pemeliharaan sunnah yang diwarisi dalam institusi mimbar Islam. Dalam konteks negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara berfalsafahkan MIB yang mengagungkan Islam sebagai agama rasmi negara, dapat dilihat pemeliharaan penggunaan tongkat mimbar mencerminkan komitmen negara terhadap penghayatan sunnah serta pengukuhan identiti keagamaan dalam institusi masjid. Alhamdulillah, ada penonton menerusi pakej program kali ini. Dapatlah sedikit sebanyak kita mengetahui maksud tersurat maupun tersirat melalui ataupun menerusi tongkat mimbar ini, yang mana yang merupakan simbol kepimpinan dan juga kewibawaan khusus buat para imam yang menyampaikan khutbah. Sekian ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.